Are you doing? Man! Get up. Go! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999 edisi 12 Oktober 2021. Padat dan sesak. Itu yang dapat digambarkan mengenai situasi 7 buah kontena yang didiami lebih 300 orang pendatang asing tanpa izin. Laporan wartawan Syahira Azhar membuka tirai 999 minggu ini. Hasil risikan yang dijalankan, Jabatan Imigresen Malaysia telah menyerbu sebuah penempatan pendatang asing tanpa izin parti di Semenyi Selangor. Operasi jam 1 pagi itu membabitkan 136 anggota imigresen serta dibantu agensi penguatkuasa lain termasuk Pasukan Gerakan Am PGA, Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Jabatan Tenaga Kerja JTK dan Angkatan Pertahanan Awam APM. Rata-rata penghuni di penempatan kontena ini cuba melarikan diri ketika pihak imigresen membuat kepungan kawasan. Keluar! Hey! Are you doing? Man! Go! Lelaki berusia 38 tahun ini satu-satunya warga asing dari benua Afrika yang ditahan dalam operasi kali ini. Dia mendakwa memiliki kad pelarian Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR. Walau bagaimanapun, hasil pemeriksaan awal mendapati dia memiliki kad UNHCR palsu. Do you have passport currently? I have UN. UN. I'm here almost 3 months now. months. Yeah. Have family here or friends that's from Ghana also? All the way, only me I'm here. Only you? Only me. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Datuk Hairul Zaimi Daud, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 326 warga asing yang mendiami 7 buah kontena. Ada yang cuba melarikan diri sehingga mendapat kecederaan. Kalau kita perhatikan, hoarding ini terdapat lubang-lubang untuk mereka melarikan diri. Dan ada yang bersembunyi di bawah tilam, di bawah bantal. Dan walau bagaimanapun mereka dapat ditahan. Penduduk sekitar telah membuat aduan berkenaan penempatan ini yang berada dalam keadaan sesak dan tidak mematuhi aspek kebersihan serta berpotensi menjadi kawasan pembiakan denggi. Dan kalau kita perhatikan, kawasan ini dikelilingi oleh semak samun. Jalan masuk ialah jalan tanah merah dan keadaannya adalah begitu kotor sekali. Mereka majikan boleh dikenakan denda sebanyak RM50,000 bagi satu kesalahan. Seramai 262 yang ditahan terdiri daripada lelaki manakala 35 daripadanya adalah wanita. Kehadiran wanita warga asing yang beramai di penempatan ini turut menimbulkan keraguan kerana disyaki menjalankan aktiviti yang tidak bermoral. Maknanya masuk sini, lepas masuk sini tak pernah sambung. Kerja sini, kerja di sini. Tak, Buat apa di sini? tak ada duit mau masuk ini kerja lah. Ini Oh. banyak Okey, soket mah. terima kasih. Mereka yang ditahan dipercayai bekerja sebagai buruh binaan dan operator pengeluaran di sektor perkilangan. Namun ada juga yang menjalankan perniagaan sendiri. Yalah, pasport lama pun tak ada permit, pasport baru pun tak ada permit. Penempatan warga asing di kawasan ini diduduki kira-kira seramai 300 orang tanpa menjalankan sebarang penjarakan sosial dan ianya mampu menyebabkan penularan wabak COVID-19. Pihak majikan pula gagal untuk mematuhi peraturan di bawah Akta 446.
Walaupun beberapa siri operasi telah dilaksanakan sebelum ini, hasil pemerhatian pihak berkuasa mendapati masih ada penempatan pekerja asing yang tidak mematuhi piawaian standard minimum penyediaan penginapan pekerja asing mengikut Akta 446. Sehubungan itu, Immigration akan mencadangkan 1 polisi baharu dalam kaedah pengeluaran dan pembaharuan PAS Lawatan Kerja Sementara PLKS untuk pekerja asing di dalam negara. Menerusi dasar baharu yang akan dicadangkan, majikan perlu memenuhi peraturan yang ditetapkan dalam Akta 446 dengan cara mendapatkan sijil perakuan daripada Jabatan Tenaga Kerja Malaysia JTKM. Dengan sijil perakuan ini, barulah mereka boleh dipertimbangkan untuk membawa masuk pekerja asing atau membaharui pekerja-pekerja sedia ada. Kerana kita tidak boleh lagi membenarkan majikan-majikan terus menyediakan tempat kediaman yang kita boleh lihat dengan sendiri, yang mana amat tidak sesuai untuk didiami oleh pekerja-pekerja asing ini. Keadaannya amat sesak, amat kotor, dan ini mungkin boleh menjadi punca kepada penyakit-penyakit. Jika semua cadangan ini diterima, SOP dan garis panduannya dapat disediakan, saya akan mencadangkan supaya dikuatkuasakan pada tahun hadapan. Hasil proses dokumentasi, seramai 297 warga asing dikesan melakukan pelbagai kesalahan di bawah Seksyen 6/1 Akta Immigration 1999/63 kerana tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah atau Seksyen 15/1C iaitu tinggal lebih masa. Mereka yang ditahan dibawa ke depo Immigration Semenyih untuk tindakan lanjut. Laporan Syairah Azhar 999. Polis menahan 11 individu untuk membantu siasatan selepas seorang pekerja kedai perabot ditemui mati dengan kesan tetakan di sebuah rumah papan di Seri Kembangan, Selangor. Perinciannya dalam rangkuman Kejadian Jenayah Seminggu 999. Hasil siasatan polis, mayat lelaki tersebut ditemui dalam sebuah bilik kecil di rumah berkenaan oleh orang awam kira-kira jam 6 petang Sabtu lalu. Mangsa berusia 43 tahun terbaring dengan kesan darah di kepala dan badan. Hasil pemeriksaan forensik mendapati terdapat kesan tetakan di kepala, rusuk kanan dan lengan mangsa. Mangsa dipercayai menyewa rumah tersebut sejak 5 bulan lalu dan bekerja di kilang papan sejak 20 tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Pasukan Gerakan Am PGA berjaya merampas 13,600 karton rokok seludup yang dianggarkan bernilai 3.4 juta ringgit termasuk cukai di Tangkak Johor. Serbuan dilakukan cawangan Brigade Tengah Ceras dan Batalion 6 di sebuah kebun di Bukit Serampang. Modus operandi sindiket ini dipercayai menggunakan kawasan kebun untuk dijadikan transit sebelum dijual kepada pembeli tempatan. Serbuan juga berjaya menemui sebuah lori 3 tan dan sebuah van. Suspek yang ditahan dipercayai menjadi penghantar untuk sindiket ini selain menjalankan urusan jual beli di sekitar kawasan tangkap. Jabatan Kastam Diraja Malaysia mematahkan cubaan seludup dadah ke luar negara bernilai RM500,000 yang disembunyikan di dalam 23 bekas polistrin bersama ikan sejuk beku. Menurut rekod, cawangan kargo udara lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu menerima maklumat terdapat bungkusan plastik yang mencurigakan ditemui. Hasil siasatan lanjut, 23 bungkusan yang dipercayai mengandungi hablur kristal dipercayai dadah jenis metamfetamin berjaya dikesan. Suddenly banyak klien tanya MDA. Tanya MDA tak ada tak boleh jual macam hospital ke, tender ke. So kita start apply MDA since last year. Ruang pejabat disewa pada kadar RM18,000 sebulan bagi menjalankan promosi aktiviti judi dalam talian. Sindiket itu juga dikatakan berpindah setiap 3 bulan bagi mengelak daripada dikesan.
Wartawan Haris Farah Alex turut ke lokasi bersama pasukan bahagian siasatan jenayah IPD Brickfields dan D3 Bukit Aman. Polis menumpaskan sindiket perjudian dalam talian selepas menyerbu sebuah pejabat yang dijadikan sebagai pusat operasi dan panggilan di Bangsar South, Kuala Lumpur. Serbuan jam 2 petang itu dilakukan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfields bersama pasukan D3 Bukit Aman. Menurut Ketua Operasi ASP Asma Ramdan Mahmud, premis ini disewa sejak Februari lalu pada kadar sewa sebanyak RM18,000 sebulan. Siasatan mendapati premis yang disewa sindiket berkenaan dijadikan calling center atau pusat panggilan untuk pertaruhan. Sindiket mensasarkan rakyat dari negara China sebagai pelanggan dengan menggunakan aplikasi WeChat. Premis ini juga didapati beroperasi bermula jam 8 pagi sehingga jam 10 malam setiap hari dan pekerja akan mengawal komputer utama serta telefon pintar. Tak, you guna apa? Call. Call, by call? By call. Every person you call? Yes. Di China? You call? Call. Okay, by call. Just inform nak main game ke tak? Main poker and lain-lain macam game lah. Lagi apa game you promo? I just tanya nak main online game. Okay, kalau dia nak main? Dia nak main at customer service. At customer service. Okay. Wang bayar macam mana? Wang bayar I tak tahu. You tak tahu? I tak tahu. You tak urus bayar wang? Tak. Sebuah bilik khas turut disediakan kepada pekerja untuk membuat promosi permainan judi secara dalam talian. Maklumat awal mendapati sindiket menjanjikan imbuhan kepada mereka yang berjaya mendapatkan pendaftaran pelanggan baharu. Okey, dia akan bawa game apa, main poker dan lain-lainnya, game macam tu. So daripada sini you pass pada siapa? Tunggu dia phone, then I cakap oh. Okay, Sekarang tak ada phone. Oh, tak ada orang call you? You call ke? Orang call you? Yang sistem call punya. Sistem call? Sistem call macam mana? Siapa jaga sistem call? Depan? Okay. Dia depan terima call dan dia pass pada you? Ya. Pekerja juga terbahagi kepada beberapa bahagian termasuk pengurusan, perkhidmatan pelanggan dan pakar aplikasi digital. Rata-rata pekerja mengakui menerima bayaran antara RM2,500 dan RM5,000 sebulan. Customer chat betul dia ni tapi dia bagi link ni, so nanti customer akan download lah. Dia akan download yang page ni lah, so dia boleh masuk username, password apa semua lah. Lepas tu dia duit masuk. Duit dia termasuk dari macam page ni lah. Macam dari main habis habis top up. 6 pekerja lelaki warga asing termasuk pengurus yang mengawal selia operasi di pejabat ini disyaki tinggal di sebuah rumah yang disediakan oleh sindiket. Supervisor. Ini supervisor. Ini tempat pengapan dia. Hasil analisa pegawai forensik dan pakar judi Bukit Aman terhadap barangan rampasan turut menemui unsur-unsur berkaitan perjudian dalam talian.
Menurut Ketua Polis Daerah Brickfields, ACP Anwar Omar, polis telah merampas pelbagai peralatan termasuk 6 set komputer, 57 telefon pintar, 3 unit modem dan 11 komputer riba. Dan telah berjaya menangkap 14 orang terdiri daripada 8 lelaki dan 6 perempuan di dalam premis ni, di mana 6 adalah warga negara asing. Mereka ni telah beroperasi lebih kurang 2 minggu dalam bentuk judi online JOL daripada 10 pagi hingga 8 malam di Pejai. Kes disiasat mengikut Seksyen 4B Akta Rumah Judi Terbuka 1993 dan Seksyen 6-1 Akta Imigresen 1999 Palang 63. Laporan Haris Farouk Alex 999. Baru-baru ini, tular di media sosial sebuah rakaman video kamera litar tertutup CCTV berdurasi 39 saat memaparkan seorang penunggang motosikal yang membuka pintu kereta lalu meragut beg tangan mangsa. Kejadian kira-kira jam 7 malam itu dikatakan berlaku di Pandamaran Jaya, Pelabuhan Klang dan turut mendapat perhatian netizen dengan 375,000 tontonan. Pada saya sangat disappointed sebab kat rumah sendiri patutnya kita rasa selamat, tapi sekarang kita kena berjaga-jaga je lah. Pada saya untuk wanita di luar sana, kalau nak keluar tu make sure berdua. Kalau tengah-tengah malam tu selalu lock pintu. And then barang kalau contoh handbag tu make sure letak kat bawah so orang tak senang nak ambil lah. And then kalau boleh selalu update location lah kat mana. Itu pendapat saya lah untuk wanita di luar sana. Pendapat saya, kalau kita ternampak jiran kita macam nak kena kena ceroboh masuk rumah dia ke, kita perlu aware lah. Kita kena, ataupun kita pergi dekat rumah dia, kita bagi nasihat dekat dia tentang keselamatan dia yang tengah tergugat ke apa kan, ataupun kita lapor kepada pihak berkuasa. Mangsa berusia 24 tahun itu dilaporkan bertindak mengejar penunggang motosikal itu tetapi gagal. Begitupun mangsa dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Kami mendapatkan pandangan daripada penganalisis jenayah Kamal Effendi Hashim untuk memberikan tips keselamatan bagi pemandu wanita jika berdepan situasi yang sama. Kalau kita tengok video viral ni, dia ada 3 keadaan. Sebelum, semasa dan selepas kejadian. Okey, saya huraikan satu persatu. Sebelum kejadian, mangsa berada di dalam kereta. Maknanya dia daripada satu tempat, dia berhenti di situ. Di sebelum. Jadi apa yang kita boleh buat kat sini? Kalau misal kita sedang memandu, ini bermakna kalau kita mangsa yang dicari oleh penjenayah, dia tahu kita memandu seorang. Macam mana dia tahu kita memandu seorang? Sebab dia boleh nampak daripada belakang. Tapi bagi saya, tip yang paling berkesan bagi pemandu wanita berseorangan ialah dengan menurunkan kerusi di sebelah, kerusi penumpang tersebut, tarik tali penggeledah, sebab ini akan memberi ilusi seolah-olah ada 2 orang di dalam kenderaan tersebut sekiranya mereka diekori. Kebanyakan kereta dilengkapi dengan sistem keselamatan yang berbeza. Tetapi secara generalnya, ada kereta yang apabila dimatikan sahaja suis, maka kunci terus unlock dan ini menyebabkan ia boleh dibuka dari luar. Jadi dalam keadaan ini, ada lebih baik untuk kita memberhentikan kenderaan sebelum mematikan enjin, lihat dulu sekeliling. Kalau ada reverse gear, ada kamera, masukkan dulu reverse gear untuk melihat keadaan di belakang. Tapi sekiranya dalam keadaan-keadaan darurat ada peluang untuk melarikan diri, kita hendaklah melarikan diri. Bukan dengan mengejar penjenayah. Sebab kita tak tahu penjenayah mungkin ada bawa senjata. Jadi lebih baik kita mencari jalan untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita dengan jelas boleh melihat barang-barang berharga seperti beg ataupun telefon ini diletak di atas kerusi penumpang sebelah.
Bagi saya yang terbaik adalah di sebelah bawah ya, sebelah bawah kaki pemandu. Tetapi ada yang kata situ semak dan sebagainya. Jadi yang terlebih baik ialah rancang perjalanan kita, tahu jenis beg yang kita nak pakai. Kalau tak, nanti bila kita letak sebelah, orang berhenti sebelah, dia boleh nampak. Ini keadaan yang paling susah sekali lah. Jadi ini adalah perkara yang boleh kita lakukan sama-sama bagi mengurus risiko menjadi mangsa samun, rompak ataupun mangsa curi. Menurut Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Assistant Commissioner Syamsul Amar Ramli, beg galas berkenaan mengandungi dompet, kad pengenalan, lesen memandu, kad ATM, 3 unit telefon dan wang tunai berjumlah RM300 dan jumlah kerugian dianggarkan mencecah RM2,000. Usaha mengesan dan menangkap suspek masih giat dijalankan. Tidak berpuas hati kerana ditegur, tidak membuat kerja. Seorang anak tergamak membunuh kedua ibu bapanya di kampung Kemahang Hulu. Suspek berjaya ditahan oleh penduduk setempat dan diserahkan kepada pihak polis. Kru 999 bertemu Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Azli Muhammad Nur dan adik ipar mangsa untuk mendapatkan perincian kejadian berdarah ini. Sepasang suami isteri warga emas ditemukan maut akibat dibunuh anak tunggal mereka pada jam 11.55 malam di Kampung Kemahang, Lipis, Pahang. Menurut Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Azli Muhammad Nur, suspek yang menganggur berjaya ditahan oleh penduduk setempat sebelum diserahkan kepada pihak polis. Suspek baru saja kembali menetap bersama keluarganya lebih kurang 6 bulan yang lepas. Dan suspek dipercayai mempunyai tabiat suka bermain video game melalui aplikasi telefon dan sering berada di dalam bilik, tidak membuat sebarang pekerjaan. Ekoran daripada itu, kedua-dua mangsa iaitu ayah dan ibu suspek telah menegur perbuatan suspek ini dan ini telah menimbulkan satu rasa tidak puas hati dan berlaku pertengkaran. Pertelingkahan itu berakhir dengan kematian apabila suspek menyerang kedua-dua ibu bapanya menggunakan sebilah parang. Ayah kepada suspek telah ditikam dengan menggunakan sebilah parang dan terbaring di dalam bilik tidur suspek. Manakala ibunya, pihak polis telah menjumpai berada di bahagian luar di tepi pagar dengan beberapa kesan tikaman. Kedua-dua mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Tragedi berdarah itu jelas mengejutkan bapa saudara suspek, Ismail Wahid, yang tinggal kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Dia ni merupakan seorang yang baiklah. Sebelum perkara ini berlaku pun, dia sangat sayang pada mak dia. Dia sayang sangat pada mak dia. Dia tak boleh dipisah dengan mak dia. Kadang-kadang dia fahamkan, dia pun tidur dengan mak dia. Tidur dengan mak dia. Dia tak boleh usik mak dia. Dia sayang sangat mak dia. Tapi kami pun heranlah mengapa perkara ini mendadak berlaku. Kan? Sangat dia ingat dia lebih pengaruh padanya TV lah. Games ke apa kan. Sebab apa, dia seorang yang budak baik. Tapi dia pun diam. Terkejutlah juga dengan perubahan dia berlaku dalam masa 2-3 hari itulah. Sampai tengah malam tu dia panggil saya mengatakan ada perkara yang tak elok berlaku di atas ini lah. Hasil saringan ujian air kencing turut mendapati suspek positif radah jenis metafetamin. Kepada mereka-mereka yang gemar bermain dalam permainan video yang agak agresif dan ganas, supaya
mengawal anak-anak mereka dari terus terjebak. Ini kerana pengaruh permainan itu sendiri telah membawa kepada perubahan sikap dan attitude pemain itu sendiri. Dan saya percaya ini adalah sikit sebanyak membawa implikasi yang buruk dalam kes pembunuhan ini. Suspek diriman 7 hari untuk disiasat untuk Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh. Peranti perubatan laris dijual secara dalam talian. Namun, ada di antara peralatan itu yang tidak mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa Peranti Perubatan atau Medical Device Authority MDA Malaysia yang dikuatiri boleh mendatangkan risiko kepada para pengguna. Wartawan Tun Nizami Hashim menyertai serbuan di 3 buah stor peranti perubatan tidak sah di Shah Alam, Selangor. Stor milik sebuah syarikat digempur pasukan pihak berkuasa Peranti Perubatan Malaysia atau Medical Device Authority Malaysia MDA kerana didapati menyimpan peralatan perubatan tidak berdaftar. Syarikat ini dilaporkan menjual peranti-peranti perubatan tidak berdaftar menerusi platform e-dagang atau secara atas talian. Begitupun, pemilik syarikat berusia 36 tahun ini cuba menuding jari menyalahkan pihak MDA kerana tidak meluluskan permohonannya. Sebelum kita start syarikat ni, kita sudah cek dengan MDA, tapi masa tu bulan 3 tahun lepas. Masa tu sudah lockdown kan MCO. So, semua work from home yang ke answer kita lah. Ialah masa tu exempted for semua barang ni. Sampai akhir bulan lepas, kita suddenly banyak klien tanya MDA. Tanya MDA tak ada tak boleh jual macam hospital ke, tender ke. So kita start apply MDA since last year. Tapi sampai sekarang banyak lagi belum approve lah. So kalau kita tak jual, problem to the public untuk dapatkan bekalan. Semasa kes COVID-19 ni memang banyak syarikat yang cuba mengambil kesempatan lah ke atas situasi itu. Namun MDA tidak pernah mengambil jalan mudah kepada sesiapa yang cuba manipulate lah keadaan yang melanda negara kita lah. Operasi jam 11 pagi itu berjaya menyita pelbagai peranti perubatan tidak berdaftar yang dianggarkan bernilai lebih RM1 juta. Memandangkan premis ini menjual peralatan perubatan yang tidak berdaftar dengan MDA seperti sarung tangan, pelitup muka, oximeter dan juga ujian kit kendiri COVID-19 yang dikuatiri cara penyimpanannya juga mencurigakan yang mungkin boleh rosak dan juga membahayakan keselamatan dan juga kesihatan para pengguna. Selain itu, syarikat ini turut dipercayai memalsukan sijil MDA bagi memperoleh keyakinan kepada pengguna untuk membeli produk mereka. Pernah ada orang send ni sijil tanya saya, kenapa saya pakai sijil palsu? Tapi saya reply ni kan, saya cakap, from saya tengok sijil ni first tak ada alamat saya, dan saya mungkin belakang tu saya letak barang-barang saya nak. You ambil satu sijil tak tahu mana dapat, dia cakap saya yang hantar. That's why faham tak? Saya mau cakap ni sijil mungkin cakap company ABC, XYZ, siapa-siapa buat pun boleh. Kalau rasa ada orang yang menggunakan nama syarikat mereka, sebenarnya dia orang boleh datang ke MDA lah untuk membuat aduan tersebut lah. Kita pun masih, kita tidak pernah menerima report polis yang mengatakan bahawa lesen MDA menggunakan nama mereka lah, dengan cara yang salah. Dia juga mendakwa pelbagai aduan yang dibuat mengenai syarikatnya disebabkan sikap iri hati pemain industri peranti perubatan lain. Kita punya harga selalu letak rendah. Let's say margin 5 to 10% untuk tolongkan orang dapat barang tu murah. Macam kita punya surgical mask, macam ni brand.
surgical mask di market biasa orang jual macam 20 lebih, 30 lebih. Tapi kita jual RM9 saja. So sebab ini banyak orang macam tak happy ya. I jual RM30, you jual RM9, you semua barang pun sama. So at the end banyak orang akan keep on buat aduan dan proof kita jelah fitnah lah. Menurut penolong pengarah pihak berkuasa Peranti Perubatan Malaysia, Muhammad Fahim Musa, pemilik syarikat itu kini disiasat untuk Seksyen 5/1 Akta Peranti Perubatan 2012. Dia kini berdepan dengan hukuman penjara 3 tahun atau denda tidak melebihi RM200,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Untuk yang peranti perubatan yang tak daftar ni, kita tak tahu kualiti dia. Dan kita pun tak tahu dia punya kesan buruk. Untuk orang awam lah, dia boleh membuat semakan di kita punya laman sesawang lah untuk tengok, dan ataupun kita boleh minta bertanya kepada penjual tu sama ada kita punya peranti perubatan tu dah berdaftar, dan certain produk dia ada meletakkan nombor pendaftaran di setiap dia punya packaging tu lah. So pengguna boleh gunakanlah 3 cara tu. Benda ni kita akan siasat dengan pihak e-commerce, macam mana dia boleh iklankan atau jualkan peranti perubatan tak berdaftar lah, sebab kita pun ada discussion dengan pihak e-commerce ni, dah kita beritahu memang kena make sure benda yang ada dekat platform diorang mestilah benda yang berdaftar. Untuk kita akan buat siasatan seterusnya lah. Kesemua peranti perubatan tidak berdaftar ini dibawa ke pejabat MDA di Cyberjaya untuk tindakan lanjut. Operasi yang disertai 13 anggota ini tamat pada jam 6 petang. Laporan Tun Nizami Hashim, 999. Cubaan menyeludup burung murai kampung ke negara jiran berjaya dipatahkan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM Melaka dan Negeri Sembilan baru-baru ini. Lebih 1,000 ekor haiwan dirampas dalam operasi khas itu yang dijalankan di perairan Pantai Alai, Alor Gajah, Melaka. Perinciannya bersama wartawan Halim Din. Raga berisi ribuan ekor burung murai kampung ini tidak sempat diseludupkan apabila operasi khas Maritim Malaysia berjaya menghidu kegiatan mereka. 999 bersama unit komunikasi Korporat Maritim Malaysia dan anggota bot petir 84 meninjau ke tempat kejadian di persisir Pantai Alai, Alor Gajah, Melaka, diketuai Ketua Bot Bintara Kanan Maritim Ahmad Soleh Muhammad Arif. Ketika serbuan raga yang berisi burung murai kampung ditemui berada di kawasan pantai berbatu ini. Pantai ini dipercayai menjadi tempat pengumpulan haiwan berkenaan sebelum diambil oleh dalang sindiket penyeludupan. Penyeludup dipercayai tidak sempat memasukkan raga berisi burung murai kampung yang cuba diseludupkan ke dalam bot. Menyedari kehadiran bot APMM, bot tersebut telah melarikan diri ke pesisir pantai tersebut melalui ke kawasan Bakau, dan manakala beberapa orang yang darat telah melarikan diri. Kami telah menghampiri ke darat dan kita telah menemui beberapa bakul kelihatan dan mendapati dalam bakul tu terdapat burung murai lah. Hasil pemeriksaan di tepi pantai berbatu itu telah menemukan 55 buah raga berisi lebih 1,000 ekor burung murai kampung. Nilai rampasan dianggarkan RM44,000. Kesemua barang kes dirampas dan disiasat di bawah Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Aktiviti penyeludupan burung murai kampung ini dipercayai untuk dipasarkan di negara jiran berikutan mendapat permintaan tinggi. Inilah burung murai kampung. Harganya dianggarkan sekitar RM40 seekor.
Burung ini menjadi sasaran penyeludup untuk diseludup keluar ke negara jiran berikutan kicauannya yang merdu. Dan di negara tersebut, pertandingan suara burung ataupun kicauan burung murai kampung menjadi sebahagian daripada tradisi penduduk di sana. Kita dengarkan bagaimana kemerduan kicauan burung murai kampung ini. Walaupun tidak tertakluk di bawah Perundangan Hidupan Liar di Semenanjung Malaysia, penyeludupan keluar burung murai kampung mampu mendorong kepada pemburuan yang tinggi dalam negara yang boleh mengakibatkan keputusan. Untuk rekod, sejumlah 17,314 ekor haiwan ini dirampas bagi tempoh 2015 hingga 2020 melibatkan kes penyeludupan keluar ke negara jiran. Halimdin 999. Makan malam sepasang suami isteri berakhir dengan tragedi bila kedua-duanya rentung dalam kemalangan membabitkan sebuah kenderaan berhampiran lampu isyarat Mergong, Lebuh Raya Sultanah Bahiyah, Alor Star. Perinciannya dalam tragedi 999. Ketika kejadian Khamis lalu, pasangan tersebut dalam perjalanan pulang ke rumah mereka di Taman Seri Intan, Alor Star, Kedah. Kenderaan mangsa dikatakan terbabas dan melanggar tiang papan tanda sebelum terbakar. Pihak bomba mengesahkan telah menerima panggilan berhubung kejadian jam 3:11 pagi itu dan sepasukan anggota Balai Bomba BBP Alor Star dikejarkan ke lokasi. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Sayani Saidun, ketika tiba di lokasi, pasukannya melihat api pada kenderaan sedang marak. Kita dimaklumkan pihak polis pun cuba membantu memadam dan minta bantuan daripada kenderaan yang lalu, tetapi malangnya tidak ada kenderaan yang dapat membekalkan fire extinguisher untuk membantu membuat pemadaman awal, ya. Jadi kerana itulah yang api itu marak dengan cepat dan ketika kita sampai dah 80% lah terbakar. Pihak bomba terpaksa memotong rangka besi tempat duduk bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit di bahagian hadapan. Kita dapati memang ada 2 orang mangsa, iaitu seorang di tempat pemandu dan seorang lagi di tempat penumpang, ya. Yang kita kena pastikan bahawa seorang pemandu lelaki dan juga penumpang itu perempuan lah, ya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Ahmad Syukri Mat Akhir memaklumkan mangsa dikenali sebagai Lim Gi Ying, 21 tahun dan isterinya Tan Sun Wen, 19 tahun. Siasatan awal polis mendapati kereta terbabit terbakar akibat rempuhan di bahagian enjin dan hadapan kereta. Pasangan suami isteri itu disahkan meninggal dunia selepas mengalami kecederaan yang teruk serta rentung anggota badan. Hasil bersiasat kita dapat mengenal pasti identiti kedua-dua mangsa ni daripada rawatan pergigian kedua-duanya, ya, dan juga dibantu oleh pengecaman oleh waris bangsa lah. Dan punca kematian tersebut telah disahkan hasil daripada postmortem sebab cause of death itu adalah severe burn and inhalation of fire fume due to vehicular crash. Jadi akibat daripada kemalangan tersebut, kedua-dua mangsa ini telah terbakar rentung mengalami kecederaan yang Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di kesempatan ini, Tim 999 ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga arwah Sarjan Major Rosli Maskan, Timbalan Ketua Balai Polis Gohtong Jaya yang meninggal dunia pada 8 Oktober lalu ketika mengimamkan solat subuh di Surau, Batangkali. Dengan itu, sekian sahaja daripada kami. Sebarang perkongsian maklumat menerusi email dan laman Facebook rasmi 999 amatlah dialu-alukan. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Mewakili tim penerbitan 999, saya Sofia Nur Solihatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.